Ustaz Kazim Al-Hafiz dan juga tamu kita dari Singapura, kurang lebih 180 orang sama kita pagi ini. Jadi saya bagi hak datang ke masjid mengalu-alukan hadiran umat kita dan saudara kita dari Singapura, juga tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dapat memanfaatkan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita mengikuti program ceramah pengajian bersama dengan Ustaz Kazim pada pagi ini. Untuk itu saya terima kasih kepada Ustaz dan juga pihak tamu kita yang sama-sama kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca bab yang ke-9, takut kepada Allah, pada muka surat yang ke-199. Kita membaca kitab Ihfazillah Yahfazka. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maita fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidz zulumat laysa bi kharijin minha. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 122. Tuan-tuan, sesungguhnya hati yang tidak takut kepada Allah, maknanya orang ini tiadalah artinya. Orang yang hidup tanpa mengharapkan janji dan redha Allah, sebenarnya dia tidak hidup, tetapi dia adalah orang yang mati. Mukaddimah pengarang kitab ni kata manusia yang hati dia tidak takut pada Allah, dia tidak bimbang, dia tidak takut. Apa benda yang dia nak buat pada nafsu dia, dia ikut. Apa kata dia yang dia rasa nak sesuai, apa yang dia rasa nak sebut, dia sebut. Apa benda juga yang dia nak buat, hati dia, nafsu dia kata nak buat, dia nak buat. Dia tak fikirkan Allah suka ke, Allah tak suka ke. Kerja dia nak buat, kerja dia nak cakap. Maka orang yang sebegini dipanggil sebagai orang yang mati. Mati apa? Mati hatinya. Sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, banyak manusia yang mati hatinya ketika hidup. Banyak manusia yang mati hatinya ketika hidup. Dia hanya jaga, dia hanya sadar apabila sudah berada di alam kubur, baru dia sedar. Dalam dunia ni dia tak sedar. Dia mati hati dia. Arak ditogoknya, judi dimainnya, maksiat ini adalah mainan dia. Solat ditinggalkan, tak rasa apa-apa. Tidak rasa apa-apa penyesalan, takut pada Allah, tak rasa apa-apa. Dia hanya sedar, dia hanya terasa bila dia mati. Duduk dalam kubur baru terasa. Masa itu baru nak minta pada Allah, baru nak cakap pada malaikat, hantarkan balik aku ke dunia. Walaupun 1 minit cukuplah. Baru tersedar pada masa itu. Sebab itulah Allah menyebut di dalam surah Al-An'am ini pada ayat yang ke-122 yang bermaksud. Dan apakah orang yang sudah mati hatinya? Seperti orang-orang kafir, kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang.
yang dengan cahaya itulah dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat. Adakah sama keadaannya orang yang berada dalam gelap gelita yang sama sekali tidak dapat keluar daripadanya? Ulama-ulama mufassirin mengatakan bahawa ayat ini turunnya disebabkan masuknya Islam seorang laki-laki yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab sebelum dia Islam punya keras hatinya. Dibunuhnya orang ni biasa, bergaduh dengan orang ni biasa, menyembah berhala. Malah kita bacakan sejarahnya bagaimana dia menyembah berhala yang dibuat daripada kurma, yang dibuat daripada tepung. Bila makanan dah tak ada, bila dia lapar, dia patahkan kepala berhalanya, dimasaknya menjadi roti. Tadi disembah, sekarang dipatahkannya dan dimasaknya jadi roti nan. Masya Allah, subhanallah. Itu dulu sebelum dia Islam. Tetapi apabila Umar Al-Khattab Islam, nah Allah Ta'ala menyebutkan kepada dia, dia seumpama manusia nur yang berjalan di tengah-tengah manusia. Yang orang lain berada dalam kegelapan, dia mendapat cahaya petunjuk berjalan. Maka Allah berkata, adakah sama di antara orang yang berjalan di dalam gelap dengan orang yang berjalan di dalam cahaya? Umar Al-Khattab itu berjalan di dalam cahaya. Dia berjalan di dalam cahaya, tuan-tuan. Allah gambarkan benda ini di dalam surah Al-An'am ayat 122. Tidak ada suatu hari dalam kehidupan seorang manusia yang lahir ke bumi melainkan dia akan diminta supaya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala, walaupun dia akan terjatuh pada permasalahan yang sangat rumit dan yang sangat teruk. Tuan-tuan, sila rujuk di dalam surah An-Nazi'at, tuan-tuan rujuk di dalam surah Amma Yatasa'alun, surah An-Naba, dua surah yang paling awal di dalam juzuk yang ke-30. Allah Ta'ala menyebutkan tentang urusan kita di hari kiamat. Tuan-tuan juga boleh buka di dalam suratul Kahfi, bermula daripada ayat 44 sehinggalah ayat yang ke-50. Allah Ta'ala kata, kamu akan mendapat kitab yang kamu buat dalam dunia ini, catatan dia kamu akan dapat di hari kiamat. Sehinggalah orang yang mendapat kitabnya di hari kiamat, bila dia baca kitab dia, dia berkata, ma li hadzal kitab, apakah jenis kitab ini? Apa jenis kitab ni? Ma li hadzal kitab, apa jenis kitab ni? Sebab apa dia tanya? Allah Ta'ala sebut, di dalam kitab yang diberikan kepadanya itu ditulis apa yang dia buat, saghiratan atau kabiratan, sama ada kecil ataupun besar, ditulis dalam kitab itu. Ditulis satu hal, dihisab, dibalas satu hal. Benda yang kecil pun Allah tulis. Tuan-tuan turun daripada masjid nanti, turun, kita nak meludah, kita pun ludah jatuh atas kasut orang. Jatuh ludah kita atas kasut orang, kita jalan je balik ke rumah macam tak ada apa-apa pun. Hamba Allah tadi pun turun pun dia sarung kasut dia, rasa apa pasal lembik kaki aku ni, rupanya air liur orang. Itu pun Allah hisap di hari kiamat. Bayangkan, tuan-tuan turun daripada masjid, tuan-tuan ambil kasut tuan-tuan, dalam tuan-tuan nak memakai kasut tuan-tuan, tuan-tuan kuiskan kasut orang lain, jatuh dia ke dalam longkang. Hamba Allah pun turun cari mana kasut aku lagi sebelah. Dekat 10 minit dia cari, rupanya di bawah penutup longkang. Itu pun Allah hisap di hari kiamat. Kalau sepak kasut pun Allah soal, bayangkan kalau sepak orang. Fikir-fikir kan tuan-tuan, apa yang kita buat itu Allah akan hisap. Sampai itulah yang manusia tengok kitab dia. Manusia tadi berkata, jenis apakah kitab ini? Semuanya dicatat, semuanya ditulis. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena takut. Apa yang kita cakap, apa yang kita buat, ya, apa yang kita setujui, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ila Allah.
inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka bersegeralah kamu kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata daripada Allah untukmu. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berkata, fafirru ilallah. Bersegeralah kamu menuju kepada Allah. Bersegeralah kamu mentaati Allah. Jangan duk tangguh-tangguh untuk berhenti berbuat jahat. Jangan tangguh, berhenti sekarang buat maksiat. Kalau kita bekerja di dalam tempat yang haram, berhenti sekarang. Nanti Allah gantikan rezeki yang lebih baik daripada rezeki yang haram ini. Sebab ada orang kata, tunggulah Ustaz, sebab bos saya kata dia nak bagi bonus 3 bulan cukup tahun ini. Biarlah saya rasa dulu, rasa bonus 3 bulan. Apa nilai bonus 3 bulan nak dibandingkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab ada orang yang cakap macam itu. Tunggulah kejap, saya nak dapat bonus ni 6 bulan. Akak kerja apa? JRO Ustaz. Jangan dekat. Berhentilah sekarang. Banyak kerja lain boleh buat lagi. Bersepah-sepah rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala sebut kepada kita, rezeki kepada kita ni bersepah-sepah. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah aku berikan kepada kamu hamparan bumi? Dihamparkan bumi untuk kamu. Maknanya kita boleh mencari rezeki di mana-mana pun. Duduk di tepi pantai, ada rezekinya di laut. Ada rezekinya di laut. Orang yang duduk di dalam hutan, ada rezekinya di dalam hutan. Di mana kita duduk, kalau kita berusaha, kita yakin pada Allah, ada rezeki. Jangan kita mengatakan bahawa tunggulah, saya tak dapat kerja lain lagi. Kalau saya dapat kerja lain, saya berhentilah kerja haram ni. Kenapa kamu merompak, Din? Ustaz tak faham. Kemahiran saya hanya merompak. Astagfirullahalazim. Saya hanya mahir untuk merompak. Masya Allah. Banyak kerja lain lagi yang boleh dibuat. Kenapa yang kamu nak buat macam itu? Sebab itu Allah Ta'ala sebut fafirru ilallah. Kalau sekarang ini dalam harta kita ada harta anak yatim yang belum kita berikan hak dia, berikan sekarang. Jangan simpan-simpan. Kalau dalam harta kita sekarang ini ada yang belum dibayar zakat, bayarkan. Jangan tangguh-tangguh. Kalau dalam harta kita ini ada hak orang lain, hutang yang tidak dibayar, bayarkan sekarang. Kalau dalam harta kita ini ada sumber yang syubhah, ada sumber yang haram, clearkan. Jangan tangguh-tangguh. Kalau kita ada dosa dengan mak bapak, jangan tangguh-tangguh. Mak, ampunkan saya, mak. Ibu, ampunkan saya, ibu. Minta ampun sekarang. Kalau kita hari ini ada salah dengan orang, minta maaf sekarang. Jangan tangguh-tangguh sebab kita tak tahu bilakah ajalnya akan dijemput, bilakah kita akan habis nyawa kita. Sebab itu Allah kata fafirru ilallah. Bersegeralah kamu mentaati Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya kata Rasul, kata Allah kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang nyata daripada Allah untukmu, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Cakap macam ini kepada umat kamu. Kamu hanyalah pemberi peringatan. Pekerjaan yang paling utama daripada seorang hamba yang hidup dalam dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah pekerjaan yang paling utama. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat pada aku, kata Allah. Maknanya pekerjaan yang paling bagus ialah beribadat pada Allah. Itu pekerjaan paling bagus. Bila sebut itu ibadat kepada Allah, itu adalah kerja yang paling mulia. Buat pukul 6, pukul 5.30, pukul 4.30 kita dah sampai di masjid. Sekarang kita duduk dalam masjid, kita baca kitab, kita baca Quran, kita baca terjemahan dia, kita baca huraian dia. Apakah pekerjaan yang lebih besar daripada ini? Orang berkumpul duit setiap hari, kumpul duit sebab nak mengerjakan haji. Bila Allah jemput dia menunaikan haji, bukankah itu pekerjaan yang paling mulia untuk dia?
Tuan-tuan, kita boleh buang selimut kita. Kita boleh buang selimut kita. Kita mandi, kita ambil wuduk, kita pakai telekung, kita pun sembahyang. Bukankah itu pekerjaan yang paling mulia untuk dia? Tuan-tuan kena ingat satu benda. Bila kita kahwin saja, ujian akan sampai. Selesai saja kita akad nikah, ujian akan sampai. Apa ujian yang akan sampai kita suami isteri? Boleh tak boleh kita angkat tangan isteri kita yang duk peluk kita, kita letak ke tepi. Abang nak ke mana? Semayang. Dah pukul 5.30, abang nak semayang, nak pergi masjid semayang subuh. Berapa ramai orang yang boleh buang pelukkan isteri dia letak di bawah. Awal lagi abang, 5 minit lagi. Isteri dia pun peluk balik. Semayang nak masuk waktu dah. Berapa ramai yang buat? Isteri peluk lagi sekali, abang biarlah tu imam tu. Kan ada orang nak azan, ni abang sibuk buat apa? Ya tak ya juga, terus jadi terus. Maknanya gagal tuan-tuan. Nak membuang satu pelukan saja pun sudah gagal. Itu membuang satu pelukan, belum lagi membuang benda-benda yang lain. Dalam perjalanan nak ke masjid, tengok-tengok ada pasar malam, masjid pasar malam masjid. Dicabutnya undi tuan-tuan. Dipatahnya lidi, kalau yang mana pendek ke masjid. Panjang. Memang dua-duanya tuan-tuan panjang dulu. Ini manusia yang begini. Dia tidak tahu manakah yang lebih besar dalam kehidupan dia. Yang lebih besar dalam kehidupan dia ialah ibadah. Sebab itu kita kena cari jalan memperbaiki ibadah kita. Sebab ada orang yang memperbaiki dunia. Berlatih main badminton setiap hari. Berlatih smash saja. Nak jumping smash saja. Setiap hari itulah kerja dia. Sampai dia cabut ni tulang. Ada orang yang training untuk buat in swing. Dia sepak bola tu terus masuk ke palang gol. Setiap hari itulah kerja dia. Ada orang yang berlatih heading bola ya. Cukup 20 tahun heading, Parkinson terus. Macam itu untuk sekarang. Dalam bab dunia dia buat betul-betul. Tapi dalam bab akhirat, dalam bab ibadat dia tak nak buat betul-betul. Quran tak nak dibacanya betul-betul. Elok tak elok bacaan Quran aku. Sembahyang yang aku sembahyang ini betul tak betul bacaannya. Ibadat yang aku buat ini betul ataupun tidak betul. Yang tu dia tak training pula. Yang dunia ni dia training. Padahal tidak ada apa pun, tak masuk gol, bukannya berdosa. Kalau smash dia sangkut dekat jaring pun dia tak berdosa. Tapi tak, dalam bab dunia dia mencari kesempurnaan. Tetapi dalam bab ibadat, dalam bab akhirat dia tidak ada kesempurnaan. Yang ni yang merugikan kita tuan-tuan. Kita melebihkan dunia lebih daripada akhiratnya. Tidak ada kemuliaan dan tidak ada jalan keluar daripada masalah kecuali kalau dia benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah ialah kedudukan yang dipanggil sebagai ibadur rahman, ibadullah, hamba Allah. Kita nak target nak menjadi hamba Allah. Manusia kalau sebut hamba, hina. Siapa tu tuan? Oh, itu hamba saya. Oh, kita pun rasa hina bila sebut hamba. Isteri kalau dia marah pada suami dia akan marah dengan tengking. Abang ingat saya ni hamba abang ke? Semua nak suruh-suruh ingat hamba saya. Tak. Tok Siak pun kalau pengurusi arah, kamu lap tu. Dia pun cekak pinggang, dia tengok pengurusi masjid. Apa Tuan Haji ingat saya ni tuan hamba Tuan Haji ke? Dia marah tuan-tuan. Bila sebut hamba je marah tuan-tuan. Tetapi manusia, kalau Allah panggil kamu hamba aku, Allah iktiraf dia sebagai hamba Allah, itulah kedudukan yang tinggi seperti mana yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dipanggilnya oleh Allah di dalam surah Al-Furqan ayat pertama.
Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan, yakni Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Semalam saya sebutkan pada tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya Muhammad. Allah tak panggil dia ya Muhammad. Allah panggil dia ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Mulianya panggilan Allah pada Nabi. Allah panggil Nabi dengan panggilan yang sangat mulia. Ya ayuhan nabi, gelaran dia, wahai Nabi. Ya ayuhar rasul, wahai rasul. Dia tak panggil ya Muhammad. Nabi-nabi lain Allah panggil ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan isteri kamu dalam syurga. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya Nuh, ya Lut. Tetapi bagi Nabi kita, ya ayyuhan Nabi. Mulia tuan-tuan, mulia. Ya, kalau kita panggil orang lain, hei Dola, hei Mamat, hei Tipah. Tetapi tiba-tiba dengan satu orang kita panggil dia, ya cikgu. Baik cikgu. Yang lain semua cikgu, cikgu Latifah, cikgu Murni, cikgu Syari. Tak, cikgu Murni macam pernah dengar je ustaz. Cikgu Murni, cikgu Syari, ya, cikgu Nurdin. Kita panggil, hai Murni, hai Syari, hai Nurdin. Tiba-tiba untuk cikgu Muhammad kita panggil dia, hai cikgu. Lain tuan-tuan. Jadi kalau Allah memuliakan panggilan Nabi kita dengan panggilan ya ayuhan nabi, kenapa kita nak panggil Nabi Muhammad dengan Muhammad? Kalau Allah pun tak panggil ya Muhammad, siapalah kita nak panggil Nabi dengan panggilan ya Muhammad? Sebab itulah kita panggil Sayyidina Muhammad. Apa salahnya sebut Sayyidina? Apa salahnya? Sebagai membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan saya nak datang tadi, saya buka radio. Dia pasangkan lagu Raihan ke apa kan. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan daku, terimalah taubatku. Tuan-tuan, ini satu bentuk syair daripada imam-imam dulu, ulama-ulama dulu. Gurindam syair, zikir ini pun orang tikai. Apa ni? Tak nak masuk syurga ke? Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu. Ilahi la tulil firdausi ahla wala aqwa ala nar jahim. Dan aku tak layak ke nerakamu, aku takut ke nerakamu. Apa punya cerita ni, kata dia. Kita nak syurga lah bro, kata dia. Astagfirullahaladzim. Dia boleh sebut sesat tuan-tuan. Gila ke apa ke orang tu ni? Orang tanya dekat saya, ustaz, apa pendapat ustaz yang mengatakan Imam Syafi'i bila baca zikir ini sesat punya zikir ni, gurindam ni sesat, syair ni sesat? Apa komen ustaz tentang ustaz ni? Saya jawab, sepatutnya kalau Imam Syafi'i masih hidup, Imam Syafi'i pun kena mengaji dengan dia. Kalau dah sampai pandai menolak Imam Syafi'i, menolak Imam Ghazali, kalau gitu, kalau andai katalah hidup balik Syafi'i, kena pergi tadah kitab kat ustaz ni. Oh, terror betul. Sampai nak katakan orang ni sesat, orang tu sesat. Hang siapa? Kamu siapa? Fahamlah betul-betulnya. Siapa di kalangan tuan-tuan ni yang boleh angkat tangan, tuan-tuan ni layak untuk syurga Tuhan? Angkat tangan. Saya nak angkat. Tak.
Tuan-tuan, tiga Nabi kata kedudukan rumah dalam syurga. Rumah yang paling bawah di tepi syurga, rumah di tengah-tengah syurga, rumah di atas syurga, paling tinggi, view paling tinggi. Rumah yang paling bawah ni untuk siapa? Nabi kata kediaman mahligai dalam syurga yang di tepi syurga, untuk orang yang sentiasa bercakap benar, sentiasa benar, siddiqin, qaulul haq, cakapnya adalah benar, orangnya adalah benar, siddiqin, tak pernah bohong-bohong. Cuba tuan-tuan tanya diri kita masing-masing, siapa sini yang tak pernah bohong? Tiap-tiap hari bohong. Orang minta sedekah pakcik, relax, duit tak ada, dalam bank 100,000, dalam poket 1,000, tak ada duit. Isteri tanya, abang kenapa tak bagi RM1? Siap budak tu, kenapa cakap tak ada duit? Abang ada duit tapi tak ada duit kecil. Nampak pandai pula bohong. Kalau tak ada duit kecil, semua nok 50, ambil nok 50, korak doa nak ambil baru pada kamu. Itu namanya bodoh. Tuan-tuan, yang kamu nak bagi pada dia tu wang daripada rezeki Allah. Asalnya kamu tidak ada rezeki, Allah yang bagi rezeki. Kalau kamu bagi pada dia, Allah ganti balik. Itu pun kita berbohong. Banyak bohong tuan-tuan. Boleh kita yakin kita masuk syurga. Rumah yang kedua disediakan untuk siapa? Untuk orang yang meninggalkan bertengkar. Al-mira', dia tinggalkan pertengkaran. Dia tak nak bertengkar. Dia tak nak bertengkar. Dalam hidup dia tak nak bertengkar. Rumahnya dalam syurga, di tengah-tengah syurga. Siapa di sini yang tak nak tengkar? Tu tuan-tuan yang datang naik bas, nak duduk seat depan pun bertengkar. Kita orang dah cuk dululah, kata dia. Tak nampak ni beg kita dulu. Mana saya tahu? Saya tengok begnya ada, orangnya enggak ada, kata dia. Sebab tu saya lempar begnya, saya duduk. Sudah. Pak saya beg pun bergaduh dengan kerusi tu, tuan. Subhanallah, Masya Allah. Sebab tu orang pergi Mekah pun bergaduh. Di Mekah pun bergaduh, tuan. Berebut bilik, berebut lift. Dia dah tunggu setengah jam nak naik lift, tiba-tiba tak boleh naik, asal tak turun lift penuh, asal turun liftnya penuh, dan orang yang penuh tu pula tak keluar, naik atas balik. Rupanya dia stop dekat tingkat M, dia bawa je nasi penuh dia marah. Oi, bila aku boleh naik? Dia bergaduh. Kamu tipu, kata dia. Tipu apa yang kamu tunggu di bawah? Dia mahu kamu naik tingkat M, tak pun kamu naik tangga sendiri. Tapi manusia nak bergaduh. Cuba tuan-tuan tengok sekarang dalam masjid bergaduh. Ada kita rasa kita layak untuk syurga? Dengan anak pun bergaduh, dengan kucing pun bertengkar. Dengan kucing pun dia bertengkar. Ni tumpuk ni, tampar kan. Tumpuk kan sakit lah. Tumpuk menjawab. Yang ketiga, manusia yang paling tinggi dalam syurga, rumahnya ialah manusia yang dipanggil sebagai husnul khuluq, orang yang baik akhlaknya. Tuan-tuan, kita mengaku ke kita baik akhlak? Bolehkah kita mengaku? Sebab tu kita kata, ya Allah, kalau macam inilah ya Allah, aku tak layak ke syurga-Mu ya Allah, banyaknya dosa aku ya Allah. Wah, itulah asalnya. Sebab tu di bawah syair tadi, di bawah zikir tadi, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku ya Allah. Aku takut padamu ya Allah. Dengan rahmat-Mu aku masuk syurga ya Allah. Kalau nak kira pada amalan kita, tuan-tuan, tak layak kita, tuan-tuan. Nak kira amalan kita untuk syurga, layak ke, tuan-tuan? Tak layak pun. Tetapi dengan sebab rahmat daripada Allah, kita masuk syurga. Kita nak syurga. Itu maksud dia. Bukan maknanya aku tak nak ke syurga, neraka pun aku tak nak. Aku nak duduk tengah-tengah. Bodoh. Tak faham habis. Fahamkan sampai habis. Jangan pandai-pandai nak nyesatkan orang. Masya Allah. Kamu siapa? Kamu siapa, tuan-tuan?
Imam Syafi'i ni 7 tahun dah hafal Quran. Kamu 70 tahun tak dengar hafal apa. Pandai-pandai nak kata Imam Syafi'i sesat. Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta word by word. Word by word. Bukannya page. Dengan ni word by word. Hafal kitab Al-Muwatta. Tak payah tengok tuan-tuan, hafal. Saya start kuliah tadi pukul 6.20, sekarang 6.45. Siapa yang boleh hafal apa yang saya cakap tadi? Tak ada. Imam Syafi'i bila dia belajar dengan Imam Malik, Imam Malik cakap, dia boleh ulang balik apa yang Imam Malik cakap, tidak jatuh walaupun satu perkataan. Punya tinggi daya ingatan pemikiran dia. Tiba-tiba Ustaz Malaysia ni boleh sebut mak apa kena makan, boleh sebut sesat. Fahamkan betul-betul. Tuan-tuan duk benar-benar aku ni layak ke syurga ya Allah. Semayang subuh pun pukul 7. Sebaik hari ni ada jamuan awal sikit datang. Subhanallah. Macam mana? Dah. Aku ni baca Quran pun jarang. Sebaik malam ni ada baca Yasin, anakku nak periksa, aku bacalah Yasin kat sekolah. Baru nak baca. Kamu nak kata kamu syurga? Subhanallah. Kita boleh rasa kita dimasuk syurga ke? Oh, aku dah pergi haji, aku pergi haji. Kamu pergi haji apa kamu buat? Orang dulu pergi haji jalan kaki, orang dulu pergi haji jalan naik unta. Kamu sekarang membuta je dalam kapal terbang. Oh, gitu. Dia bangun hanya pramugari kejut. Ayam ke ikan? Itu je dia bangun. Macam itu kamu kata kamu nak syurga. Orang dulu Masya Allah tidak ada aircon. Sekarang masjid kamu depan hotel kamu. Buka tingkap hotel, buka tingkap masjid. Dulu air tidak ada, kena korek, air zam-zam kena bagi. Sekarang air zam-zam sejuk, ada panas ada. Punya jauhnya nikmat sekarang daripada dulu. Tapi Allah ni Maha Pemurah. Pergilah haji, mudah-mudahan kamu dapat syurga. Sebab itu kena faham tuan-tuan hadis ini. Ini boleh kata sesat. Mana-mana dengan orang sesat. Kaji sampai habis zikirnya. Sebab itu dia mohon ampun, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Mudah-mudahan syurgalah tempatku, ya Allah. Dengan rahmatmu, ya Allah, kita ke syurga. Itu maksud Imam Syafi'i, Imam Ghazali dalam zikir dia itu. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya tak kala hamba Allah berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadat, hampir-hampir sahaja jin-jin desak-mendesak mengerumuni Nabi Muhammad. Suratul Jin ayat 19. Dan Allah Ta'ala juga berfirman tentang Nabi dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam daripada masjidil haram ke masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, Allah iktiraf Nabi Muhammad dengan panggilan hamba Allah, hamba aku, hamba aku. Allah panggil dia Maha Suci, Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba aku. Masya Allah. Dia tak sebut yang memperjalankan Muhammad, dia tak sebut. Dia sebut dengan gelaran yang memperjalankan hamba aku. Masya Allah. Pengiktirafan yang sangat tinggi, hamba aku. Sebab apa? Bila dah diiktiraf sebagai hamba aku, maknanya Nabi Muhammad itu betul-betul telah melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba. Dengan solatnya, dengan ibadahnya. Kita manusia biasa, setakat mana yang kita kata kita ni dah jalankan tugas kita? Kita nak suruh isteri kita tutup aurat pun tak boleh. Kita nak suruh dia, Pak, tutuplah aurat, Pak. Itu pun tak boleh.
Dah buat dah sekali hari tu, tutuplah aurat, dosa tak tutup. Baru pergi kuliah subuh sekali, nak jadi alim konon. Sampai sekarang dah tak cakap tuan-tuan, dia macam sekarang. Dengan dia pula sebab pendek pergi pasar tuan-tuan. Macam mana cerita ni? Adakah kita nak kata kita ni hamba Allah? Banyak orang bila sedekah, dia bubuhnya hamba Allah. Bagus. Bila buat jamuan berbuka puasa, buat iftar, dia tulis di situ hamba Allah. Hari Isnin pertama, hamba Allah. Dia wakafkan kapek, di belakang kapek dia tulis wakaf hamba Allah. Oi, senangnya mengaku hamba Allah. Senangnya nak jadi hamba Allah ke? Dengan tulis bagi kapek menjadi hamba Allah ke? Berat tuan-tuan nak jadi hamba Allah. Berapa banyak yang jadi hamba manusia, berapa banyak yang menjadi hamba nafsu, berapa banyak yang menjadi hamba dunia. Dia mengikut hawa nafsu, itu namanya hamba nafsu. Hamba nafsu. Dah taubat, ya Allah, aku tak nak berzina lagi, ya Allah, taubat ya Allah. Besok jadi balik. Sebab tu ada satu cikgu sekolah, cikgu kaunseling. Dia kaunseling satu budak Bosnia. Kaunseling. Budak ni angkat kepala. Dah habis dah cikgu. Cikgu nak apa? Kalau nak, jom, kata dia. Astaghfirullahaladzim. Menung cikgu tuan-tuan. Cikgu nak apa, kata dia. Kalau nak, jom, saya bagi. Astaghfirullahaladzim. Nasib baik cikgu tu baik. Boleh juga, kata dia. Siap tuan-tuan. Boleh cakap macam itulah sekarang. Apa cikgu, tak beli ke? Kalau nak, jom, kata dia. Tanpa ada perasaan takut. Ini hamba nafsu. Ada orang yang hamba dunia, tak pernah cukup dengan dunia. Tak pernah cukup. Dalam bank duit tak habis makan, rumah sewa berbelah-belah buah. Dah masih lagi mencari dunia. Jom duduk diam-diam. Dah sampai dah masa dia, aku nak tumpu pada hidup aku, mati aku untuk Allah. Dah cukup. Ada orang dah mata pun tak nampak, duk cari dunia lagi. Pakai dah kacamata, tak nampak juga, ambil kantor. 3 mata nak nampak, masih lagi duk bercakap. Rambut pun dah tak ada, dah kotak dah, tak larat dah berjalan. Ambil mikrofon duk menyanyi lagi. Semenjak kita bila letak mikrofon tu pergi baca Quran. Tak larat dah. Ingat pada Allah tuan-tuan. Apa lagi yang kita nak dalam dunia ni? Tangkap manalah kita nak tongkat langit lagi dah. Tak boleh dah. Jom kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan ibadah justru lebih cenderung pada sesat di dunia dan di akhirat. Dia tak buat ibadat, pekerjaannya pekerjaan haram, perkataannya perkataan haram. Bukan makna di sini tuan-tuan kena berhenti kerja. Tuan-tuan datang ke Masjid Al-Hidayah, baca Quran, tidur, baca zikir-zikir, tidak. Kerjalah sebagai cikgu, itu ibadah. Kerjalah sebagai petani, itu ibadah. Kerjalah sebagai pemandu teksi, itu juga adalah ibadah. Jika semua kerja yang kita buat lillahi ta'ala dan halal, itu merupakan satu ibadah. Dipersilakan. Bukan maknanya kena bakar teksi tadi. Kenapa Din? Kamu bakar teksi Din? Dunia. Ada kamu nak makan apa? Saya datang ke Masjid Al-Hidayah. Ada rezeki saya makan. Anak kamu? Allah lah yang bagi makan pada mereka. Bertampur kamu kan? Bukankah Allah dah bagi pada kamu teksi? Itu peluang kamu untuk mencari rezeki. Bekerjalah. Bila masuk waktu, singgah masjid. Allahu Akbar. Zikir sekejap, baca Quran sekejap, start balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Start kereta. Elok orang ketuk cermin. Pak cik boleh bawa saya ke KL Central? Boleh, silakan naik. Allah bagi rezeki. Jangan takut. Jangan takut.
Saya bagi tahu dekat jaga di sekolah saya. Tutup pintu pagar. Matikan dia. Letak di hadapan kaunter jaga. Solat. Letak depan tu. Solat. Pergi semayang asar. Siapa datang faham. Solat. Tak ada urusan. Begitulah kita peniaga kedai. Masuk waktu semayang. Turunkan. Solat. Kalau kita berniaga di pasar malam. Sedang azan. Kita pun tutup gerai bawang kita. Solat. Sebab tu saya suka tu lagu Iwan. Tunggu sebentar. Solatlah dulu. Tunaikan cepat kewajipanmu. Semayanglah di awal waktu. Ikut sunnah Rasulullah. Bagus lagu dia. Cuma sengau lebih sikit. Tunggu sebentar. Yang tu juga. Bagus lagu dia, Masya Allah. Solatlah kamu di awal waktu. Ikutlah sunnah Rasulullah. Itu ibadah. Sedang mesyuarat. Sudah zuhur 1:30. Kita tangguhkan dulu mesyuarat. Kita solat. Masya Allah. Sedang kenduri kahwin. MC, DJ umumkan. Tuan-tuan, solat sudah masuk. Sekarang kita jemput tuan rumah untuk azan. Oh, subhanallah. Nasib baik tuan rumah kalau pengantin tak apa biru dia. Semayang tuan-tuan, ada satu bahagian sudut untuk solat. Silakan solat, nanti kita sambung lagi. Masya Allah. Kalau semua kerjanya diletakkan ibadat sebagai tumpuan, bukankah itu yang terbaik sekali tuan-tuan? Itulah yang termulia sekali. Bukan maknanya suruh berhenti kerja. Bukan maknanya tak kahwin. Kenapa tak kahwin Tuan Haji? Saya tak nak kahwin. Saya nak tumpukan pada ibadat. Bukankah kahwin juga ibadat? Kenapa tak nak beranak dah maklum? Saya tak nak beranak ustaz. Letih. Cukuplah seorang je anak saya. Letih dah. Bukankah anak ramai itu ibadat? Masya Allah. Kalau seorang isteri kahwin dapat ibadat yang besar, bayangkan 4. Ini yang malas ni. Kalau satu anak pun besar pahala. Kalau 8 anak, lagi besar pahala dia. Kalau satu isteri pun dah besar pahala. Kalau 4. Ustaz, kalau seorang suami pun dah besar pahala. Kalau makcik pun nak 4 suami Ustaz. Sabar makcik, bawa bertenang. Bawa bertenang. Kalau makcik suaminya 4, makcik mengandung anaknya nak berbumbing siapa? Nak berbumbing siapa makcik? Baik tuan-tuan. Nombor 1. Oleh kerana itu, dia kata di sini lagi, manusia yang paling rugi dan menyesal serta buta pada hari tak kala Allah Ta'ala mengumpul seluruh manusia. Mula yang pertama hingga yang paling terakhir menuju suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka sampai di hari kiamat, kata Allah, yang paling baik sampailah yang paling buruk, semuanya akan dibangunkan oleh Allah untuk dihisap di hari kiamat. Tidak ketinggalan walau seorang pun. Tidak ketinggalan. Saya dibangkitkan, Haji Siro dibangkitkan, tuan-tuan semua akan dibangkitkan. Tidak ketinggalan walau seorang pun. Tuan-tuan balik rumah, bukalah dalam Quran, dalam surah An-Nazi'at, dalam surah Abasa, dalam surah Amma Yatasa'alun itu. Allah Ta'ala sebut pada kita, kamu akan datang kepada aku dalam keadaan bersaf-saf. Kita akan datang kepada Allah dalam keadaan bersaf-saf menghadap Tuhan. Dalam satu hadis sebut ada 12 saf. Satu saf panjangnya 3,000 tahun perjalanannya tuan-tuan. Masya Allah. Bayangkan nak dipanggil seorang. Kita buat kuliah ni baru 45 minit. 45 minit pun tuan-tuan dah gelisah. Bila lah nak ambil orang tua ni, ya Allah, aduh. Lama lah pula. Baru 45 minit. Kipas depan kepala, atas kepala. Dapat pula dinding. Duduk pula atas kapet yang tebal. Makanan sedang diuruskan. Tandas cantik. Apa lagi nak? 45 minit pun terasa panjang. Bayangkan di hari kiamat, sejengkal je matahari di kepala. Kita nak minta tolong dengan siapa? Sekarang tuan-tuan boleh lari balik. Nampak aku nak kerja. Selepas aku masuk kerja, tuan-tuan boleh balik bangun. Tuan-tuan sekarang terasa nak buang air, pergi ke tandas, selesai masalah.
Tuan-tuan sekarang lengah, tak boleh menyandar. Banyak lagi dinding kosong. Depan ni pun kosong dinding. Datang sandar lah. Tapi di hari kiamat, dinding mana yang nak dibersandarkan? Kipas mana yang nak cari? Payung mana yang kita nak pakai? Ekor mana yang nak dipasang? Tidak ada ekor, tidak ada payung, tidak ada apa. Yang cuma ada arash Allah. Yang cuma ada arash Allah sahaja. Yang boleh duduk di bawah arash bukan semua orang, 7 golongan saja yang boleh duduk di bawah arash Tuhan. Masya Allah. Siapa 7 golongan tu? Buka lah hadisnya. Pemimpin yang adil. Ya Allah, aku pemimpin yang zalim. Muhasabah. Orang tua yang hatinya melekat ke masjid. Aku ke karaoke. Ya Allah, aku takut. Itulah dia. Orang tua yang hatinya melekat ke masjid. Dia pula melekat ke karaoke. Dangdut. Tua-tua masih dangdut. Ya Allah. Baju umbrella masuk seluar jin. Ikat dengan tali pinggang nah, dangdut. Ya Allah. Gigi palsu pun terkeluar masuk. Macam mana ni? Anak muda yang jiwanya ke masjid. Masya Allah. Berapa banyak anak muda yang hatinya tidak ke masjid, hatinya ke tempat lain. Kalaulah kita faham betul-betul, ya Allah. Patutlah Imam Syafi'i kata, ya Allah, aku tak layak lah ya Allah kalau macam ni. Ampunkanlah aku ya Allah. Aku nak jadilah orang baik ya Allah. Itulah maksud zikir tadi. Dia suruh kita muhasabah balik. Ini tidak. Dituduhnya hamba Allah tu sesat. Masya Allah. Kamu yang sesat jalan. Mengatur orang sesat, kamu yang sesat. Oleh kerana itu Allah meminta kita supaya sentiasa takut kepada Allah. Di situlah nampak Allah kata takutlah pada aku. Tiap-tiap minggu diberi ingat. Di mana? Tu di atas mimbar. Ayuhan nas, ittaqullah. Setiap minggu. Tapi ustaz, saya tak datang sembahyang Jumaat. Setiap tahun sembahyang raya. Sembahyang raya pun saya tak datang ustaz. Kamu ni agama apa? Sembahyang Jumaat tak datang, sembahyang raya tak datang, sembahyang fardu apatah lagi kamu ni agama apa? Saya sembahyang Jumaat. Di mana? Di rumah. Oh. Macam mana sembahyang di rumah? Saya buka televisyen secara langsung ustaz, kata dia. Serupa juga, kata dia. Boleh ke? Apa tak boleh pula? Tuhan pun faham dalam era globalisasi ni kita kena gunakan teknologi. Kepala otak kamu. Tuan-tuan jangan duk guna akal. Buka TV dengar khutbah Jumaat. Anak dia lalu depan. Khutbah. Dalam rumah tuan-tuan. Buat gila ke apa kamu ni? Hukum Allah tak akan berubah sampai bila-bila. Nak sembahyang Jumaat datang masjid. Nak sembahyang Jumaat datang tempat perhimpunan. Nama pun Jumaat. Mana boleh sembahyang dalam bilik? Abang tak ke masjid abang. Sekarang dah modern tipak. Abang buat sekat je lah. Buat tuan-tuan. Buat. Tak boleh lah. Jangan duk ubah. Maju macam mana pun tak ada tuan-tuan. Allah menjelaskan bahawa dia menyediakan 2 syurga bagi orang yang takut kepadanya. Ustaz, 2 syurga? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, aku sediakan kepadanya 2 syurga. Ya Allah ustaz, 1 syurga pun dah besar dah ustaz. 2 syurga, faham betul-betul. Syurga yang dimaksudkan di sini apa dia? 1 syurga dunia, 1 lagi syurga akhirat. 2 syurga aku bagi pada orang yang bertakwa. Pertama, di dunia ni dia dapat nikmat. Di dunia ni dia dapat nikmat. Rumah dia walaupun dia kecil rumahnya, dia rasakan bahawa dunia itu, syurga itu rumahnya. Baiti jannati. Dia dapat bidadari yang sangat bagus, isteri-isteri yang solehah. Dia dapat pelayan-pelayan yang sangat baik, anak-anak dia. Dalam dunia ada isteri, dalam syurga ada bidadari. Dalam dunia ada anak-anak, dalam syurga ada wildan. Dalam dunia ada nikmat dunia, dalam syurga ada nikmat syurga. Orang yang bertakwa kepada Allah, dua-dua dia dapat. Masya Allah tuan-tuan, seronoknya. Orang tanya pada saya, ustaz,
Saya pun tengok anak-anak, ya Allah Ustaz, oh pening kepala saya tengok anak-anak saya ni, saya pening kepala Ustaz. Dengan rantai besar, dengan subang besar, itu anak sulung. Anak sulung ni subang dua-dua belah, rantai dua-dua belah, tempok dia pakai, belakang pun ada, depan pun ada. Dia balik rumah Ustaz, dia bercakap, ada subang dekat lidah dia Ustaz. Ya Allah Ustaz, oh itu anak dia nombor 1. Anak nombor 2 pula lain pula cerita dia Ustaz. Apa pula makcik? Kerja dia pula duduk dalam bilik berzikir tak habis-habis Ustaz. Bercelak mata ni hitam sampai tak boleh buka mata Ustaz. Tasbihnya tengah makan pun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerja tak ada Ustaz. Kerja dia ialah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerja apa pun tak nak Ustaz. Oi. Lepas subuh dia tidur sampai pukul 12. Bila tanya kenapa tidur, pergilah kerja din. Orang Arab pun tidur lepas subuh mak. Subhanallah, subhanallah Ustaz. Udah dakwah apa pula ni Ustaz. Anak nombor 3 saya Ustaz pula lembut Ustaz. Oi. Habis bedak saya gicu saya dipakainya Ustaz. Oh, letih dah saya. Tuan-tuan pernah dengar tak seorang ibu, seorang ayah yang macam ni? Yang anak sulung dengan heavy metal. Anak nombor 2 black metal. Anak nombor 3 pula ya Allah metallic. Ya Allah. Semuanya metal belakang tuan. Sebab itu dalam kitab disebut, orang yang taat pada mak bapak ada baiknya. Ada orang yang taat pada mak bapak, ini balasan dia. Orang yang derhaka pada mak bapak, salah satu kesan lawan mak bapak, dikurniakan anak-anak yang jahat dan buruk rupa kelakuan dia. Buka dalam kitab. Anak-anak yang soleh kepada mak bapak, nanti dia dapat anak-anak yang dia dapat itu cantik, cerdik, bijak dan seronok melihat kelakuan mereka. Sebelum kita marah pada anak yang jadi metal deck tadi, cuba cek kita ni metal apa. Kita kahwin pun lari, mak tak setuju, bapak tak setuju. Masa kita nak kahwin itu, mak bapak kata jangan. Mak, saya pilihan saya. Mak punya pilihan, mak punya pasal. Saya nak jaga. Kita lawan mak kita. Mak sakit, kita tak bela pun. Mak menangis kerana kita tak rasa apa-apa pun. Kita tetap dengan keras kepala kita. Malah sebelum mak kita mati, kita tak minta maaf pun daripada mak. Sampailah dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak ada apa pun. Tunggu, Allah akan datangkan bala pada kamu. Salah satunya dikurniakan anak-anak yang bermasalah. Semalam masa saya nak sembahyang Jumaat di masjid ini, masa nak sembahyang Jumaat di masjid ini dalam pukul 1 semalam, 1.10, keluar orang hantar mesej, Ustaz, ayah salam sedang nazak setara. Saya pun balas, sama-samalah doa. Saya pun sembahyang Jumaat. Sampai kat hotel, kat pukul 3. Lagi sekali mesej masuk, Ustaz, ayah salam telah meninggal dunia jam 2.30 petang tadi. Saya pun jawab, innalillah. Orang tua ni tuan-tuan, sudah tua. Saya pergi ziarah dia minggu lepas di hospital. Doktor tebuk dia punya tepi ni sebab paru-parunya berair. Tiup keluar masuk ke dalam takung di bawah. Banyaknya air, saya kata dekat dia. Banyaknya air Tuan Haji, Baba. Banyak air Baba. Saya panggil dia Baba. Tak tahulah Ustaz, doalah Ustaz. Sihat kan? Saya pegang tangan dia, doa sabarlah Tuan Haji. Semalam dia orang telefon masuk balik hospital, belah sini pula kena tebuk, paru-paru berair. Semalam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, umur dia 88 tahun. Tak pernahnya tinggal sembahyang berjemaah tuan-tuan. Sepanjang saya jadi jiran dia, subuh ke, hujan ke, peti ke, sembahyang berjemaah di masjid. Subuh-subuh datang tuan-tuan, bungkuk 80 lebih. Saya jadi jiran dia dulu. Datang, jalan pakai baju putih, kain putih, baju putih, piah putih. Jenis orang Hindustan.
Tak pernah tinggal masjid, tuan. Allah pilih dia hari Jumaat, dia mati. Tak cantik ke tuan-tuan? Lepas seksa kubur bagi orang yang meninggal hari Jumaat. Kebiasaan kita, begitulah kebiasaan ketika Allah menjemput kita. Sebab itu biasa-biasakanlah berbuat baik. Mudah-mudahan Allah jemput pun pada hari yang baik, pada masa yang baik, pada keadaan yang baik. Kalau kita biasa-biasa buat jahat, kita takut dan kita bimbang. Kematian kita pun dalam keadaan jahat. InsyaAllah tuan-tuan, jom kita berubah. Fafirru ilallah, bersegeralah kita berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semayang jemaah tak tinggal tuan-tuan, kadang-kadang semuanya berkaitan dengan semayang, mati dia. Ada satu tu imam yang saya jumpa mati ketika sedang tahiyat. Ada yang mati sedang baca khutbah tuan-tuan. Di Pulau Pinang mati ketika sedang berkhutbah. Di antara dua khutbah tu dia duduk, ketika itulah dia meninggal. Orang tunggu dia tak bangun-bangun untuk khutbah kedua. Duduk sandar lagu tu. Tok siap, Tok Bilal naik kejutkan dia. Dah meninggal tuan-tuan. Ada orang yang saya jumpa meninggal ketika sedang takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Buk jatuh atas bahu orang sebelah. Orang sebelah pun tolak. Haji, inna lillahi tuan-tuan. Pelajar saya mati ketika tahiyat, tangan dia tegak jari ni, asyhadu. Masa itu dia mati tuan-tuan. Sampai kita berzikir, sampai kita baca doa, dia masih macam itu lagi. Rupa-rupanya dia mati dalam ini tuan-tuan. Kalau mati jarinya masa ini, maknanya mulut dia masa itu dia baca apa tuan-tuan? Ada baca apa? Cintaku 100%. La ilaha illallah. Mati. Tak jatuh dia, tahiyat ada sampai orang dah bersalam, dia masih tahiyat. Rupanya dia mati ya Allah. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah ya Allah, bagilah kita mati macam tu ya Allah. Tu imam di Bukit Mertajam tu tuan-tuan, mati ketika sedang sujud. Ya Allah, ya Allah, seronoknya ya Allah. Ini mati tengah minum arak, tertelan botol. Tu nak kata apa tu tuan-tuan? Mati baru lepas berzina, mati dalam mabuk, nak kata apa tu tuan-tuan? Ada ustaz mana ke dia kata, ni apa hal berdoa ramai-ramai? Berdoa ramai-ramai apa salah? Ini yang berdoa ramai-ramai ikut tu imam ni, mana dia tahu makna tu? Main berdoa aja. Sebab dia tak tahulah, dia minta tu imam tolong doakan Rabbana zalamna anfusana. Kita tu kan amin je lah. Salah di mana ni ya Allah? Berapa banyak kita wakil. Saya tak erti cakap, mintalah tu haji cakap kan. Sebab tu kita wakil haji suruh bercakap. Cakaplah. Saya tak erti cakap, haji suruh pun cakap. Alhamdulillah. Silakanlah. Serupa itulah dengan berdoa. Pernah tak Nabi Muhammad berdoa dan sahabat-sahabat aminkan? Ada. Masa bila tak adanya Nabi Muhammad semayang minta hujan, Nabi doa, sahabat amin. Di mana yang kita nak kata bid'ah hanya berdoa ramai-ramai? Ya Allah, pelik sungguh. Kerjanya nak bid'ah ya tuan-tuan. Tahlil bid'ah, ini bid'ah. Dia tak belajar ke bid'ah ni terbahagi pada beberapa bahagian. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mandub. Belajarlah balik. Ada benda itu bid'ah yang memang Nabi tak buat, tetapi kena buat pada zaman sekarang, namanya bid'ah hasanah. Kalau tak buat jadi susah. Kadang-kadang dia tu wajib kena buat. Apa benda ustaz? Tuan-tuan pergi ke Mekah, Masjidil Haram tu 3 lapis. Dibesarkan masjidnya.
Dijadikan tempat sa'i 4 lapis. Ada Nabi buat, Nabi tak pernah buat. Tetapi sekarang kena buat sebab ramai yang manusia nak buat haji. Kalaulah nak dikekalkan Kaabah dan Masjidil Haram macam dulu-dulu, berapa kerat yang boleh pergi haji. Berdosalah semua orang. Sebab tu Arab Saudi pecahkan hotel, pecahkan penginapan, nak bagi masuk 15 juta orang. Bila ditanya pada Saudi, kenapa dipecahkan hotel, kenapa dibesarkan lapangan masjid? Kami tidak mau menanggung dosa. Nanti umat manusia tanya, kenapa kamu tak buat haji? Saudi tidak besarkan masjid sampai kami tak boleh pergi haji. Sebab tu kami besarkan. Ini yang saya tanya. Saya katanya hampa duk runtuh masjid ni, duk runtuh hotel ni, sampai tak ada hotel ni, jauh-jauh semua ni. Makcik nak naik kursi roda, makcik leha sakit gout, haji dolah putih kaki, nak datang masjid susah. Kesian dekat haji dolar tuan-tuan, dia nak pergi masjid susah. Dah lah kaki tipu. Kaki tipu pun nak ke masjid. Dia pakai kaki palsu. Kaki tipu lah tu. Kencing manis, potong kaki, pakai kaki tipu. Bayarkan punya jauh nak datang. Dia tetap datang ke masjid haji dolar ni. Saya tanya kenapa hotel dekat-dekat semua dah pecah buang semua. Dia kata untuk kita besarkan masjid, kita nak target 15 juta orang datang di sini. Masjidnya 3 tingkat tuan-tuan. Tidak mustahil satu hari nanti tempat tawaf tu pun bertingkat-tingkat sekarang akan datang. Tempat lapangan tawaf tu pun supaya orang boleh masuk semua untuk tawaf. Adakah benda itu tidak bid'ah? Ni benda ibadat. Bid'ah juga, tapi adakah salah? Tidak. Untuk maslahah orang ramai buat. Itu yang Imam Nawawi kata kadang-kadang kena buat untuk menjadikan, membolehkan kita beribadat. Jadi janganlah kita kata ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Semuanya bid'ah belaka apa benda tak bid'ah. Dia maki orang tak ada bid'ah pula. Dia menyesatkan orang tak ada bid'ah pula. Nabi tak pernah menyesatkan orang. Nabi tak pernah maki orang. Ini maki bodoh, haram jadah. Itulah bid'ah. Haram jadah. Menjawab pula tu bila kita sebut, janganlah sebut haram jadah, tak elok. Dia menjawab, ustaz, jangan salah faham. Orang Arab pun sebut haram jadah, ustaz. Sebab tu saya sebut haram jadah. Bila dia mau sebut? Masa saya pergi Tanaim, lepas pakai ihram, sembahyang sunat ihram, saya pun keluar masjid. Satu Arab, ramai orang Arab yang bawa taksi van tu. Haram. Saya dengar pula taksi belakang masjid. Jadah. Haram jadah nama dia. Astagfirullahalazim. Orang Arab sebut haram, jadah. Dalam haram jadah nama dia. Astagfirullahalazim. Yang haram tu nak pergi Masjidil Haram. Yang jadah tu nak pergi ke Jeddah. Taksi ni haram. Yang taksi sana pula jadah. Dapat kau orang Melayu haram jadah tu. Ni dia tu. Dia kata tak salah tu tak. Pelotok kamu tak salah. Nabi tak pernah maki tuan-tuan. Jadi kita jadilah orang yang baik, jadilah orang yang beriman pada Allah. Janganlah cepat nak nak mengatakan orang ni sesat. Jadi hamba Allah. Kita pun banyak sesat. Ni kita ni banyak sesat tuan-tuan. Satu tunjuk ke orang, 3 tala ke kita. Oh, dia tu tak betul. Kamu 3 ke kamu? Dia tak betul. 1 ke dia, 3 ke kita. Mengata korang diri kita banyak lemah tuan-tuan. Hanya kita yang tahu. Allah yang tahu. Malaikat kiri kanan kita yang tahu siapa kita sebenarnya. Oleh itu takutlah dulu pada Allah tentang diri kita sebelum kita nak menghukum orang lain. Cukup sekadar itu. Saya ucapkan selamat datang kepada rombongan Tuan Haji Ali daripada Queen's Travel dari Singapura. Saya rasa ini kali kedua mereka datang menziarahi masjid, salah satu masjid yang terbaik di negeri Selangor ni, ya, Masjid Al-Hidayah. Jadi kita ucapkan selamat datang dan mereka mengadakan sesi wisata lawatan bersama kita. Dan petang ini mereka akan berada di surau
Surau apa yang saya tak ingat. Surau Taman Bunga Raya di College. Ya, Taman Bunga Raya, Surau Bunga Raya di dekat dengan College. Ya. Dan malam ini saya ada program bersama dengan tetamu dari Singapura di hotel di Palma jam 8 malam. Jadi mudah-mudahan lawatan mereka ke tempat kita ini diberkati oleh Allah, dimudahkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ambil kesempatan di sini tuan-tuan, pada bulan hadapan 16 dan 17 hari bulan sekolah saya akan mengadakan majlis sambutan ulang tahun yang ke-6. Yang ke-6. Jadi tuan-tuan kalau nak datang melawat dipersilakan, sila pergi pada 17 hari bulan, hari kemuncaknya 17 hari bulan. Tapi kita dah mula 16 hari bulan dengan ceramah, dengan forum perdana, dengan macam-macam program, dan kemuncaknya ialah pada 17 hari bulan. Jadi tuan-tuan boleh buat lawatan sebulan lah daripada sekarang, boleh bincang, mintalah. Ya, pada tahun lepas kita buat kehadiran saya rasa sangat menggalakkan, ya, untuk kita tengok tempat. Dan sekarang kalau tuan-tuan daripada Masjid Al-Hidayah ni dah buat lawatan kita tahun lepas. Jadi mungkin tuan-tuan datang kali ini mungkin dah berbeza dengan tahun lepas. Ya, sekarang bangunan baru sedang dalam pembinaan, asrama baru, pondok baru yang canggih, yang kita buat desain yang baru. Ya, di samping dewan-dewan dan pengajian yang lain. Jadi tuan-tuan boleh datang ziarah. Bagi tuan-tuan di belakang sana tu ada banyak kaunter-kaunter jualan, ya, pakaian, buku-buku, ya, begitu juga produk-produk daripada Al-Barakah sendiri pun ada di belakang. Jadi tuan-tuan yang mana nak menyumbang untuk Masjid Al-Hidayah dengan membeli barang-barang tersebut, ataupun menyumbang untuk pusat pendidikan Al-Barakah, dialu-alukan. Jadi kita jumpa petang nanti insya-Allah jam 2.30 petang. Dan malam nanti insya-Allah jam 8 malam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.